أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini, dan kita bertemu bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Sahabat apa khabar? Alhamdulillah ya, kita bersyukur Ustaz ya dapat bertemu hari ini untuk meneruskan halaman yang kedua daripada surah An-Nur, surah yang semalam kita bincang agak berat Ustaz ya, kerana ini adalah surah yang turun sekitar 5-6 Hijrah, selepas 13 campur 5 18 tahun Nabi bersama dengan wahyu. Dan pada hari ini kita ingin menyemak kepada halaman 351, baca faham amal, dan moga-moga kita diberikan rahmat fadal kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita untuk kita memohon perlindungan daripada Allah daripada syaitan, daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahlah keberkatan, tambahkanlah perlindungan kepada diri kami untuk kami mendapat ilmu yang ada pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan apakah ringkasan sinopsis halaman 351, iaitu daripada ayat yang ke-11 hingga 20 ya. Penuh halaman ini sebenarnya bercerita tentang etika dalam pengurusan masyarakat, iaitu kisah al-ifk, iaitu berita bohong ataupun fitnah yang telah dikenakan, yang telah dilemparkan kepada Ummul Mukminin, iaitu Sayyidatina Aisyah, yang mempunyai banyak pengajaran dan banyak pelajaran untuk kita ambil bersama pada hari ini. Jadi sepanjang halaman ini kita akan sama-sama saksikan. Kita baca dahulu daripada ayat 11 hingga 15 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dapat sekali lagi kita bersama-sama dalam My Quran Time, baca faham amal. Insya-Allah hari ini kita masuk meneruskan lagi pengajian kita pada muka surat yang ke-351, surah An-Nur. Sudah pasti surah yang cukup menguji minda kita dan memberi banyak panduan kepada kita dengan kisah-kisah yang Allah Ta'ala takdirkan berlaku kepada Nabi SAW dan isteri baginda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala wa ardaha. Mudah-mudahan menjadi pengajaran yang sangat berguna dalam kehidupan kita yang penuh mencabar pada akhir ini. Baik, kita bacakan ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-15 dengan tarannum ras insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم
والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 11 hingga 15, satu ayat yang besar Ustaz ya, dalam surah An-Nur, surah yang ke-24. Sebagaimana yang kita lihat pengenalannya semalam, bahawa sebenarnya surah An-Nur ini adalah surah Madaniyah yang hadir selepas berpanjangan kita berada ya, sejak daripada surah At-Taubah surah ke-9 itu sampai kepada surah yang ke-23, surah Makkiyah. Maksudnya tentang keimanan, tentang akhlak. Tetapi bila masuk surah 24 ya, ada yang kata bahawa surah Al-Hajj itu sebahagiannya Makkiyah, sebahagiannya adalah Madaniyah. Tetapi surah An-Nur ini memang betul-betul surah Madaniyah yang turun ketika sekitar 5-6 Hijrah itu untuk melindungi dan juga menyusun kepada masyarakat Islam pada waktu itu. Innal ladzina ja'u bil ifk, iaitu sesungguhnya orang yang membawa berita bohong adalah daripada golongan kamu juga. Peristiwa ini adalah peristiwa Abdullah bin Ubay, seorang munafik pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam perjalanan Nabi balik daripada satu ghazwah ya, daripada satu peperangan, iaitu daripada peperangan Ahzab ya. Pada waktu itu beliau apabila dah dalam perjalanan Ustaz ya, perjalanan mereka berhenti sebentar ya, mereka berhenti sebentar. Kalau kita ni berhenti di R&R lah ya, masing-masing makan, minum, qada hajat dan sebagainya. Dan pada waktu itu kerana ada bersama dengan Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah, maka Sayyidatina Aisyah keluar sekejap. Kemudian belum lagi sempat masuk ke kafilah, mereka sudah bergerak. Tertinggallah Ustaz ya, tertinggal kereta ya, tak perasan ya. Kerana apa? Kerana mungkin kerana apa? Waktu itu tempat duduk bagi Saidina Aisyah ini terpelihara, terdinding ataupun terhijab. Jadi tak perasan dengan saiz mungkinlah tak berapa berat banding dengan orang-orang lain Ustaz ya. Jadi tak perasan perkara tersebut, rupanya tertinggal. Dan tertinggal itu ada sahabat ya yang duduk ataupun yang jadi sebagai clearer ya, yang akan jadi buat clearance, tengok-tengok pasal kafilah dah berjalan, rupanya bertemu dengan Sayyidatina Aisyah. Jadi dengan berita itu menyebabkan Sayyidina ataupun menyebabkan Abdullah bin Ubay, orang munafik pada waktu itu, mengambil kesempatan ya. Katanya Allah katakan sesungguhnya orang yang membawa berita bohong itu adalah daripada golongan kamu juga. Maksudnya di kalangan orang Islam ya, tetapi orang Islam yang ada penyakit hatinya, iaitu Abdullah bin Ubay. La tahsabuhu syarral lakum. Berita tentang fitnah ini Ustaz ya, memang memeritkan. Nabi tidak bercakap dengan
Saidina Aisyah, ya. Saidina Aisyah juga menangis dan menangis dan menangis, seorang suami, ya, yang ini nabi pula tu, ya. Tetapi ini yang berlaku. Dan berlaku perkara ini bukan sekadar dalam rumah nabi, tetapi ianya tersebar. Sudah tentunya lah nabi sebagai orang yang menjadi tokoh, tersebar berita itu di mana-mana. Nabi pun sukar untuk menyelesaikan isu itu. Jadi keperitan yang ada, ya, berhari-hari dinyatakan oleh Allah, la tahsabuhu syarral lakum, jangan kamu merasakannya ia adalah buruk. Jangan rasa buruk, bal huwa khairul lakum, tetapi ia adalah baik. Apa yang baiknya? Rupanya ada 5 perkara, Ustaz, ya. 5 perkara yang dinyatakan oleh Ibnul Juzai. Dia kata daripada peristiwa ini sebenarnya memang perit bagi Nabi, perit bagi Sayyidatina Aisyah, perit bagi Abu Bakar dan semua umat Islam, tetapi ia adalah baik bagi kita. Kita dapat banyak pelajaran, panduan sampai tahun ini bagaimana menguruskan ifk. Ya, ifk ini adalah satu berita bohong, fitnah yang dikenakan kepada orang-orang yang beriman. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itham, ya, iaitu setiap orang daripada mereka akan mendapat balasan. Salah seorangnya sahabat, Ustaz, ya, yang tokoh penyair pada waktu itu, Hasan bin Sabit, dia pun terpercaya pada berita ini. Sebenarnya itu adalah itham, apatah lagi wallazi tawalla kibarahu minhum lahu adzabun azim. Yang paling besar sekali sahamnya siapa? Sudah tentunya Abdullah bin Ubay yang memulakan tekad untuk menyebarkan fitnah ini kepada Sayyidatina Aisyah, ya, tak puas hati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kepada apakah disiplin ketika berlaku peristiwa ini. Inilah pelajaran-pelajaran yang baik yang Allah cakap khairul lakum sebentar tadi, iaitu laula id sami'tumuhu dhannal mu'minin, ya, jika kamu mendengar, ya, dia menyangka al-mu'minin wal mu'minat itu bi anfusihim khaira. Kalau Ustaz perasan, Ustaz, ya, kat sini sami'tumuh ini Allah bercakap jika kamu mendengar. Kemudian Allah kata dhanna itu dia menyangka. Jadi ini iltifat, ini perubahan daripada macam saya cakap dengan anak saya lah, kamu kena dengar dia tu sedang membaca, kan, Abah cakap dengan siapa ni? Cakap dengan saya ke cakap dengan dia? Ini adalah kaedah dalam Al-Quran. Nak ceritanya apa? Kalau kamu dengar, Allah menemplak kepada orang-orang pada waktu itu, jika kamu mendengar, sepatutnya orang beriman, ciri orang beriman apa? Dia akan dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira. Dia akan melihat dan bersangka baik kepada orang-orang yang beriman. Kaedah daripada Abu Ayyub Al-Ansari menguruskan masalah ini, Ustaz, ya. Isteri dia bercakap, ya, dia kata dia telah berkata kepada isterinya, pasal isterinya cakap ada berita tentang Saidina Aisyah dan juga dengan fitnah yang berlaku. Abu Ayyub dia punya soalan mantap, Ustaz. Dia kata kamu cerita perkara ni, kamu ada buat ke macam Aisyah yang difitnah itu? Isteri dia kata tidak. Abu Ayyub kata demi Allah, ya, Aisyah itu lebih baik daripada kamu. Subhanallah, kan. Kalau zaman ini kita gunakan dekat Facebook, ya, kalau kita nak beritahu, nak tuduh orang, ada orang sebar berita, ya, yang tak baik tentang maruah, tentang hubungan yang tidak betul ini, cara Abu Ayyub Al-Ansari ini memang mantap, ya, beramal dengan ayat yang ke-12 sebentar tadi, bahawa dhannal mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khaira, bahawa kita bersangka dahulu baik kepada orang beriman, lelaki perempuan. Dan kalau kita kata, Ustaz, ni cuba bayangkanlah, isteri Abu Ayyub dia kata saya rasa saya tak buat, tapi Aisyah tu siapa? Kalaulah dia berani cakap begitu, itu memang gone case lah, kan. Nak ceritanya ialah, tuan-tuan, kadang-kadang kita kata saya tak buat, ya, tetapi orang yang saya baca berita dekat Facebook itu entah buat kot. Itu menunjukkan bahawa kita lebih baik daripada orang yang kita sangka itu. Maka itu adalah antara kerja cyber trooper yang tidak bertanggungjawab. Dan inilah perkara yang perlu diberi perhatian agar jangan ia dilakukan. Allah kata di hujung itu, waqalu hadza ifkum mubin. Siapa yang bercakap? Qalu, mereka ini orang-orang yang beriman, cara pandangnya ialah ini adalah fitnah yang nyata. Kan, dia ada cara dia respon pada peristiwa tersebut. Dia bukan dia kata mungkin betul kot, dia tanya lagi, okey. Allah kata orang beriman caranya lain macam kamu ni dengar semua, kamu nak tanya, kamu nak forward, kamu nak tweet dan sebagainya, bukan ciri orang beriman.
Ini sebagai peringatan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-13 kita lihat satu lagi, apakah disiplin penting, bersama Ustaz Tirmizi. Baik, masya-Allah. Banyak betul pengajaran-pengajaran dalam kita menghadapi fitnah semasa ni Ustaz Fazal. Dengan cyber troopersnya, macam-macamlah video-video yang mengaitkan seseorang yang belum pasti kesahihannya. Maka kita tetap belajar dalam surah ini untuk kita dapat panduan dalam menghadapi antara ujian yang berat Ustaz Faz ialah ujian fitnah itu. Kan dia boleh memporak-porandakan keluarga, masyarakat dan sebagainya. Permusuhan. Baik, kita baca ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada fa in lam ya'tu Azim adalah disiplin. Seterusnya yang Allah nyatakan pada ayat yang ke-13, laula, ya, mengapa mereka tidak, yang menuduh itu tidak datang membawa 4 orang saksi. Sebenarnya perkara ini sudah pun dijelaskan oleh surah An-Nisa yang turun lebih awal lagi, ya, daripada surah An-Nur Ustaz, ya, menceritakan kalau nak tuduh seseorang 4 orang saksi yang adil, ya, ada syarat-syaratnya. Jadi Allah mengingatkan balik, ya, Allah beritahu beberapa masa sebelum surah An-Nisa turun pada tahun yang sama tapi pada masa yang berbeza. Allah beritahu awal-awal kerana di situ ada tarbiyah kepada nabi, maksudnya bagi orang beriman pasal selalu baca surah An-Nisa yang sudah turun, maka mereka ingat dan beramal dengan isi kandungan untuk membawakan 4 orang saksi. Tetapi orang munafik tidak baca Quran, kan, dia terlupa Ustaz bahawa telah diingatkan dalam surah An-Nisa yang turun pada tahun 5 Hijrah tersebut, bila turun pada 6 Hijrah ini surah An-Nur, Allah ingatkan sekali lagi sepatutnya bawa 4 orang saksi. Fa idlam, jika mereka tidak mendatangkan syuhada, saksi tersebut, Allah kata apa? Fa ulaika indallahi humul kadhibun. Mereka itu yang membawa ataupun menuduh itu digelar sebagai pendusta. Ini belum mahkamah lagi cakap apa-apa, ya, tetapi Allah yang bercakap bahawa mereka pendusta. Ini adalah mindset orang beriman bila mendengar berita yang tidak ada saksi. Yang tidak ada saksi. Kalau katakan, oh saya tak tahu ada saksi ke tak ada, tunggu mahkamah bicara dulu Ustaz, kan. Jangan pula kita yang menjadi mahkamah, jadi qadi yang memberi hukuman lebih awal. Itu bukan ciri orang beriman dalam surah An-Nur ayat yang ke-13. Ayat 14 Allah tambah lagi, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah, jika bukan dengan kurniaan rahmat Allah pada di dunia akhirat, lamassakum fi ma afaqtum fihi adabun azim, nescaya ditimpakan azab yang besar disebabkan oleh kata-kata kamu yang bohong tersebut. Maksudnya ialah apa? Dengan fitnah tersebut, siapa yang percaya, siapa yang forward, siapa yang apa sebagainya, di dunia akhirat Allah akan bagi azab terus Ustaz. Kalau bukanlah kerana fadal, ya, kurniaan dan juga rahmat Allah, ya, bila ada berita kita sensasikan, kita tanya, kita borak dekat restoran apa sebagainya, ia mengundang azab yang besar. Ia amat bahaya. Ini yang Allah ingatkan. Pada ayat yang ke-15 tambah lagi, iaitu bagaimana teknik-teknik orang yang percaya pada fitnah. Ya, yang kita nak, kalau boleh kita jangan ambil perkara ini. Apakah tekniknya? Nombor 1, iz talaqawnahu bialsinatikum. Ya, iaitu apabila tatkala kamu menceritakan dengan lidah kamu. Talaqqa alsinatakum ini ialah dia guna lidah Ustaz, ya, tanya ringan-ringan. Tanya ringan-ringan. Apa yang berlaku? Rupanya tanya apa yang berlaku, kita gosip-gosip itu sebenarnya adalah langkah pertama yang boleh membawa pada langkah kedua. Langkah kedua apa? Wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi an. Ni yang bahaya Ustaz, bahaya ni. Bahaya. Dia guna mulut pula Ustaz. Tadi lidah je. Lidah kan sebahagian daripada mulut. Jadi mulut dia tanya ringan-ringan. Berita apa? Berita apa? Gosip terkini. Takkan tengok saja kot. Yang itu
jangan kita amalkan tuan-tuan. Kalau ada orang tanya begitu, kita kena balas dengan apa yang Allah akan ajar lagi. Ya, tadi kita dah tahu hadza ifkum mubin, kalau katakan dia adalah berkaitan dengan orang beriman, tak ada bukti, belum disabitkan lagi. Tetapi di sini Allah kata mula-mula jangan ringan-ringan, alsinatikum, kemudian biafwahikum, dia guna mulut Ustaz. Ini yang panjang, restoran tu 2 jam tak cukup, tambah 3 jam, lepas tu buat live lagi untuk cerita tentang fitnah tersebut tanpa ilmu. Dan nombor 3 apa? Dia merasakan watahsabunahu hayyinan. Allah. Merasakan perkara ini, alah ini simple, remeh, benda biasalah zaman sekarang. Ini bukan remeh. Allah kata ini adalah azim. Maruah setiap orang beriman itu adalah amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita kecilkan. Siapa kita nak mengecilkan apa yang Allah kata besar? Membawa pada perkataan pilihan kita saksikan afaka, iaitu menyeleweng ataupun menfitnah, 30 kali disebut di dalam Al-Quran. Inilah perkataan pada ayat 11 menjadi panduan kepada kita bagaimana kita bertemu ataupun berinteraksi dengan berita-berita gosip. Dan apatah lagi kita tahu bahawa kisah Abdullah bin Ubay dengan Sayyidatina Aisyah ini adalah lambang kepada permusuhan orang-orang yang ada penyakit hati iman. Dia kalau boleh dia nak bunuh karakter, akhlak ataupun kredibiliti orang-orang beriman dengan serang Aisyah. Ini maksudnya boleh saya serang Nabi Muhammad. Adakah berjaya? Kita sambung sebentar lagi My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong daripada mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun dan kamu menganggapnya remeh, kecil, padahal di sisi Allah, dalam pandangan Allah itu adalah soal yang sangat besar. Dan ayat terakhir yang kita baca pada blok yang pertama tadi, Ustaz Fazal tadabbur, yang mengingatkan kepada kita sangat penting untuk kita membicarakan sesuatu dengan asas ilmu pengetahuan. Sangat banyak hadis-hadis Nabi SAW menceritakan tentang seorang yang bercakap yang tak tahu apa yang dicakap, dia tak pernah selidiki apa yang dicakap. Bahkan yang kita bimbang ia masuk ke jurang fitnah yang akan menggelincirkan kita dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bercakap tentang ilmu Ustaz ya, dalam surah Al-Mukminun yang kita dah lewati, sebenarnya ilmu ni ada dua bahagian. Satu syahadah, satu lagi ghaib. Kan kadang-kadang kita mungkin nampak satu artikel, satu gambar, satu video, tetapi rupa-rupanya itu yang syahadah. Yang ghaibnya itu kita tak tahu macam mana telah ditukar-tukar ke apa sebagainya, yang itu perlukan ilmu lain pula. Ya, dan sudah pastinya ilmu yang dimaklumkan di sini ilmu yang sempurna, bukan ilmu yang 50-50 Ustaz ya, masya-Allah. Maka janganlah kita membelakangkan Al-Quran. Inilah panduan kita sebenarnya dalam kita menghadapi fitnah akhir zaman yang begitu dahsyat di media sosial, di FB, di WhatsApp, macam-macam, semua orang nak komen belaka. Bahkan kita bimbang hari ni macam ni, esok dah jadi lain dah ceritanya, lusa lain dah ceritanya.
macam mana boleh menyebabkan ruang-ruang fitnah yang sangat besar. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat yang menonton My Quran Time baca faham amal. Teruskan sebarkan, boleh tengok di FB live di TV Al Hijrah juga, dan teruskan share insya-Allah. Baik, kita nak mengaji sikit tajwid pada hari ini berkenaan huruf-huruf tebal. Masih lagi huruf-huruf tebal. Yang mana huruf-huruf tebal yang berbaris di bawah. Yang mana huruf tebal tersebut ada 4 huruf tebal ini yang tidak terkesan dengan baris bawah. Huruf apa? Huruf sad, huruf dad, huruf ta, huruf dha. 4 huruf ini huruf isti'la, tak termasuk kha, qaf dan juga ghain. Ia adalah huruf yang la tata'athar bil kasr, maksud tidak terkesan dengan huruf walaupun berbaris di bawah. Kita lihat contoh di slide kita. Contoh yang pertama, sirata. Sad yang berbaris di bawah. Walaupun sad baris di bawah, dia tidak boleh kita menipiskan sad itu. Sebab kalau tipis dia akan jadi sin. Kena baca si. Sirata, siratal ladzina an'amta alaihim. Tidak boleh baca sirata, tak boleh nipiskan. Juga pada huruf ta. Sulalatin min tin, min ti, tetap dibaca tebal. Tidak boleh dinipiskan min tina. Kalau kita kurangkan tebal ta itu, maka dia akan jadi seakan-akan huruf ta yang berbaris di bawah. Yang ketiga huruf dha, azim. Kita selalu baca sadaqallahul azim. Huruf dha itu lahu azabun azim, lahu azabun azim. Dha yang berbaris di bawah. Kalau kita mengurangkan nipis dha itu, ni banyak berlaku ya. Mengurangkan nipis pada dha yang berbaris di bawah, dia akan menukarkan menjadi huruf zal. Kerana dha dengan za tu makhrajnya makhraj yang sama, hujung lidah di bawah gigi atas kacip gitu tu. Kemudian yang keempat huruf dad. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Araditum di jangan araditum. Nak pergi ke hampir-hampir pergi pada huruf dal pula apabila kita menipiskan dad. Maka sa si, ta ti, dha dhi, da di. 4 huruf ini tidak terkesan dengan baris bawah. Adapun huruf kha, khi dikurang sedikit bila baris bawah. Qaf, qi, qa, qi, bukan qi. Dan juga huruf kha, kha, khi, qa, qi, gha, ghi. Adapun 3 huruf ini dia terkesan dengan baris bawah, dan itulah 4 contoh tadi yang kita berikan pada huruf-huruf yang bersifat tebal, maka kita sebut dengan sesuai dengan sifatnya. Di banyak perbahasan kita tentang hukum tafkhim, bacaan tebal dalam Al-Quran. Lepas ni kita akan masuk pula pada huruf-huruf yang lain pula insya-Allah. Masya-Allah, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi bagaimana kita membaca tebal nipis tadi Ustaz ya. Kita mengawal cara kita menyebut ini sebagai satu disiplin penting ya. Betul. Malah nanti kita nak baca pada ayat 16 Ustaz ya. Disiplin membaca subhanallah ataupun subhanak, dia ada kaitan dengan menguruskan fitnah sebenarnya. Dia kalau yang kata subha kan, dia kena baca dengan ha, bukannya ha yang simpul itu. Ataupun kalau tebal nipis itu, semua itu adalah disiplin. Kalau kita jaga disiplin ketika baca Quran, kita kena jaga disiplin bagaimana berinteraksi dengan kata-kata Tuhan dalam kehidupan. Itu penting. Kadang-kadang ada orang yang dia berdisiplin betul dengan bacaan ya, tetapi bila dalam hidup kata-kata Tuhan ini dia tak kisah pun. Dekat kedai mamak ke apa ke, dia pergi belasah orang lain dengan fitnah-fitnah, kisah-kisah gosip yang sebenarnya adalah satu perkara yang azim. Maruah setiap orang beriman ini adalah amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung ayat 16, peringatan pelajaran seterusnya daripada peristiwa Al-Ifk itu untuk kita sama-sama ambil pelajaran ayat 16 hingga ayat 20. Baik, jom sama-sama kita ikuti bacaan seterusnya daripada ayat 16 hingga ayat yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم
يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-16 hingga 20, menyambung lagi apakah yang dimaksudkan dengan khaira daripada peristiwa yang nampak amat perit Ustaz ya, syarra dalam ayat yang ke-11. Dan kita kalau kita rujuk balik kepada ayat yang ke-11 itu, Allah menggunakan perkataan usbah Ustaz ya. Usbah ini juga digunakan pada surah Yusuf tentang adik-beradik Nabi Yusuf ni, dia satu geng ya, satu geng. Zaman sekarang usbah ini bukan sekadar geng fizikal yang kaki pukul, tetapi istilahnya geng cyber trooper ya. Dia memang tukang pukul orang yang dia nak pukul. Jadi kalau katakan cyber trooper yang nak pukul orang, menjatuhkan orang, Allah mengingatkan dalam halaman ini apakah kesannya. Kita lihat dahulu apa disiplin kita yang bila mendengar berita-berita begini di Facebook, di mana sahaja, walaula pada ayat 16. Jikalah kamu, mengapa kamu tidak ketika kamu mendengarnya, qultum, kamu menyatakan ma yakunu lana an natakallama bihadza ya, pada ayat 16, tidak layak untuk kita bercakap soal ini. Kita kena cakap, tak patut kot, tak payahlah kita cakap benda ni, tak payah. Kan. Dan menariknya apa, kalau di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-91, kalau tuan-tuan rujuk balik sebelum ini pada ayat yang ke-91, ayat muka surat 348, di hujung peristiwa orang-orang yang mengatakan Tuhan itu ada anak Ustaz ya, dia cakap di hujung itu Allah cakap apa, subhanallahi amma yasifun ya, maha suci Allah. Itu kerana mereka mensyirikkan Allah, itu dosa syirik. Sekarang ini kita kembali pada muka surat yang 351 ayat yang ke-16. Ustaz baca tadi, subhanak hadza buhtanun azim. Allah. Maksudnya apa? Kalau syirik dosa besar, cakap subhanallah tadi, di sini sekali lagi bukan sekadar subhanallah, subhanak. Maksudnya terus kita kena cakap pada Allah, maha sucimu ya Allah. Ini memang kebohongan yang besar. Buhtanun azim. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sedang menyebarkan fitnah kepada orang yang beriman, yang tak ada bukti menyatakan bahawa dia bersalah. Jadi kita tengok berapa banyak kali Allah memberi panduan kepada kita bahawa sebenarnya kita tak patut borak perkara ini, dan juga kita terus dia cakap subhanak ya. Orang beriman ya, yang kamu cakap apa? Orang beriman, subhanak ya, maha sucimu ya Allah. Ini adalah satu kebohongan. Buhtan kalau pada ayat yang ke-12 tadi ifk. Ifk ini adalah berita bohong Ustaz ni, fitnah. Tapi buhtan ini adalah lebih teruk daripada ifk. Ya, nak ceritanya ialah buhtan ini sampai memang ada unsur-unsur untuk menjatuhkan, merosakkan seseorang. Itulah perkataan buhtanun azim, dan ini adalah disiplin penting bagi kita sebagai orang yang beriman. Bila mendengar berita-berita yang tidak pasti betul ataupun tidak betul, kita sudah ada stand. Bukannya kita kata mungkin betul juga kot kan, ataupun tak apalah borak dulu, tak ada topik, kita boraklah dulu topik ini. Kalau katakan kita borak itu untuk melindungi, untuk ikut pada halaman ini, okey Ustaz ya. Tapi kalau sekadar nak kata ada berita terkini, apa perkembangan terkini, sebenarnya ini adalah salah satu daripada aktiviti yang rosak.
Ya, kalau syirik itu dosa besar, ini juga adalah dosa besar. Kita menyebarkan fitnah ataupun kita menyokong kepada fitnah yang perlukan taubat. Ini nanti kita akan bincang pada halaman seterusnya. Di ayat yang ke-17, ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi. Inilah pelajarannya, agar Allah memperingatkan kamu agar jangan mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu, perkataannya di hujung itu Ustaz ya, jangan ulang, in kuntum mu'minin. Kita dah lewati surah Al-Mu'minun, iaitu orang yang beriman sebenar-benarnya. Jangan ulang ya. Jangan ulang. Pasal apa? Kalau katakan kamu ulang, kamu cakap dan kamu ulang lagi dan kamu ulang lagi, kamu sebenarnya tak kisah ya, peringatan daripada Allah ya. Bila ada peringatan, kamu bercakap dan bercakap dan bercakap, kamu tak dengar ke? Kan, tolong diam. Pasal kalau kamu dengar fitnah perkara baik pun kamu tak nak diam, bila lagi kamu nak diam ya. Jadi ini pada ayat yang ke-17, wa yubayyinullahu lakumul ayat ya. Allah jelaskan perkara ini. Allah Maha mengetahui perkara yang syahadah, yang ghaib. Yang nampak kita nampak tuan-tuan ya, tetapi yang kita tak nampak Allah Maha nampak. Allah Maha bijaksana menyusun segala-galanya. Siapa kita? Kita ini bukan hakim yang sebenar-benarnya yang tahu keputusan apa yang sedang berlaku. Mengapa ada perkara ini berlaku sepanjang sejarah? Ayat 19 menceritakan tentang perkara ini. Kita baca sekali lagi bersama Ustaz Tirmizi. Ayat yang ke-19 Jom kita sama-sama membaca ayat yang ke-19, menceritakan bagaimana tentang satu azab, lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka ini azab yang pedih. Siapakah golongan tersebut? InsyaAllah kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alim. Lahum azabun alim fid dunya wal akhirati wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat yang ke-19 ini menceritakan tentang apakah peranan ya, apakah motif, objektif apa yang berlaku. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu. Allah menceritakan orang-orang yang ingin perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Apakah kesannya? Mereka mendapat azab di dunia dan di akhirat, azab yang sengsara ya, bukan sekadar di akhirat tetapi di dunia lagi Allah akan berikan azab yang amat sengsara. Ini Allah bercerita tentang orang yang suka tasyi'al fahishah, menyebarkan Ustaz. Dia bukan sekadar buat berita memang paling besar pada ayat yang ke-11, wallazi tawalla kibarahu, dia mastermind ya, tetapi orang yang menyebarkan tasyi'a, perkataan itu dia ada kaitanlah dengan istilah dalam Facebook share Ustaz. Share ya, tuan-tuan kena jaga-jaga perkataan share itu. Pasal apa? Bila share dia akan tersebar, dan bila tersebar dekat WhatsApp ataupun di mana sahaja, perkara itu kalau fahishah itu satu perkara keji, benda yang tak bagus, kita share video tak bagus apa sebagainya. Tapi berita yang tak betul itu juga adalah fahishah fil ladina amanu. Allah meletakkan ancaman azab itu bukan hanya tunggu di akhirat, di dunia bersedia. Kerana apa? Kerana orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak kisah kepada perkara yang Allah jaga. Allah ciptakan manusia ini, Allah jaga, dan orang ini pun jaga beriman, tetapi dia menuduh sesuatu ataupun kalau berita itu tersebar, cepat sangat percaya ya. Orang beriman dia tak mudah percaya kepada fitnah ya. Ini yang kita lihat perbincangan di dalam
website Mufti Wilayah Persekutuan ada panduan ini yang boleh kita lihat, dan panduannya itu daripada halaman 351. Di hujung itu Allah kata wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sekali lagi Allah menyatakan Allah tahu, kamu tak tahu, kan? Siapa yang betul, siapa yang salah. Nabi pun tak tahu, Ustaz. Nabi sendiri pun tak tahu. Beberapa hari itu Nabi amat perit. Berpisah dengan Aisyah itu bukannya mudah, sehingga kan Aisyah bila berjumpa dengan Abu Bakar, ayahnya, ini ayahnya Abu Bakar, dididik dengan baik, berjumpa dengan maknya. Pada waktu itu Abu Bakar pun susah untuk menguruskan perkara tersebut. Malah sebenarnya Abu Bakar, sehingga kan bila dinyatakan Aisyah ini tidak bersalah, Abu Bakar sampaikan nak memboikot kepada pembantu dia. Bibik je lah dia, aku tak nak lah sponsor kau lagi dah, pasal kau dulu. So itu pun kesan-kesan besar daripada fitnah yang berlaku. Dia memecah belahkan masyarakat, dan ini Allah cakap bagi orang yang buat itu fid dunya wal akhirah mendapat azab, dan kamu tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Walaula, sekali lagi Allah menyatakan kalaulah bukan dengan fadal dan juga dengan rahmat. Apa maksud fadal, tuan-tuan? Kurniaan. Macam ada orang dapat kereta besar, ada orang dapat rumah besar, itu fadal daripada Allah. Rupa-rupanya kalau kita ini dapat hidup tanpa fitnah, ataupun dapat selamat daripada fitnah, ataupun kita tidak terlibat dengan fitnah, sebenarnya kita macam dapat kereta besar, rumah besar, Ustaz. Kita dapat satu kurniaan yang besar daripada Allah, dan lebih daripada itu tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terpelihara. Orang lain bergosip, ada orang ada sesetengah kumpulan masyarakat yang kalau berita gosip inilah yang dia nak dengar. Rancangan TV pun yang memang khas untuk gosip je, Jadi bagi TV producer stesen TV yang rasa nak dapat rating tinggi, berhenti jelah, berhenti daripada buat perkara ini, pasal itu dosa besar, dan ia menyebabkan rahmat tidak turun pada stesen TV tersebut, dan tidak turun pada negara kita. Padahal Allah kata wa annallaha raufur rahim. Allah ini empathy, Allah ini amat sayang, amat prihatin dan menyayangi kita. Allah tak nak kita sesama kita bergaduh. Mengapa kita pula yang menjadi ejen batu api yang menggaduhkan antara selebriti, orang itu, orang ini? Mana yang boleh kita selesaikan, kalau perlu ke mahkamah, tapi jangan sensasikan benda yang tidak pasti, kerana ia boleh membawa kepada murka daripada ilahi. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, berjaga-jaga agar tidak terlibat melaksanakan fitnah ataupun ifk, yang pertama. Yang kedua, kita perlu berbaik sangka ketika berita buruk sampai, serta jangan mudah percaya kecuali sudah disahkan. Yang ketiga, jangan percaya kepada penuduh zina selagi dia tidak membawa 4 saksi, kerana orang-orang yang tidak membawa saksi ini dia digelar penipu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta fitnatan fi qaumin faqbidna ilayka ghair maftunin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah fa innaka antal a'yunu ma tukhfi sudur. Ya Allah, Tuhan kami, peliharalah kami dengan Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, Kau peliharalah lidah kami dengan Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, peliharalah anggota badan kami dengan Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, peliharalah hati kami, Ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami dengan Al-Quran, Ya Allah. Jadikanlah lidah-lidah kami yang membasahi membaca ayat-ayat Al-Quran-Mu, Ya Allah. Jauhkanlah kami yang terjebak daripada perkara-perkara yang fahsyat, perkara-perkara yang keji, Ya Allah. Selamatkanlah kami daripada share, daripada kami sebarkan perkara-perkara yang tidak jelas akan kebenarannya, Ya Allah. Selamatkanlah diri kami, Ya Allah, di dunia dan di hari akhirat, Ya Allah. Berikanlah kepada kami ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, Ya Allah. Ilmu yang benar-benar dapat membenting diri kami, Ya Allah. Memahamkan diri kami dengan kebenaran, Ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat gopoh gapah, Ya Allah. Sifat yang akan menjerumuskan kami kepada lembah kebinasaan, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi ya membaca doa, dan moga Allah mengabulkan doa kita. Moga-moga kita adalah individu yang beriman dan menjaga disiplin apabila berhadapan dengan berita-berita fake news ataupun berita fitnah, terutama menuduh seseorang melakukan perbuatan yang keji. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran. Satu perjuangan Quran bukan sekadar dibaca, ia dibaca betul-betul dan kemudian ia difahami dan disebarkan, membina nilai masyarakat yang bertamadun berteraskan panduan daripada Tuhan sekalian alam. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pada pagi esok, dan terus kita nak melihat kepada apakah lagi yang berlaku selepas peristiwa ifk ini. Al-Quran Time, baca, faham, amal.